Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5 Ahad 11 Jun 2017 bersama saya Ismail Adnan dan seperti biasa lintas langsung dari Studio Mini Negeri. Kami mulakan dengan Sabah bersama Indonesia Dollars. Kemudian kita ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja dan akhir sekali ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Kereta yang dipandu masuk ke laluan bertentangan mengakibatkan 2 maut manakala 4 lagi cedera dalam insiden di kilometer 42 Jalan Muar, Segamat, Johor. Kejadian melibatkan 2 kereta itu berlaku pukul 9 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Tangkap Superintendent Muhammad Idris Samsuri mengesahkan mengenai insiden kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu mangsa A. Philip Michael, 31 tahun, masuk ke laluan bertentangan dan melanggar sebuah kereta yang dalam perjalanan ke Segamat dari arah Sungai Mati. Mangsa dan penumpang hadapan A. Eric Michael, 24 tahun, maut di lokasi insiden selepas mengalami kecederaan di bahagian kepala, badan dan dada. Manakala penumpang belakang kereta berkenaan M. Arukia Nathan, 64 tahun, patah kaki dan S. Philomena, 62 tahun, cedera. Mayat dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar untuk bedah siasat. Mangsa yang cedera juga menerima rawatan di hospital serupa. Sementara itu, pemandu sebuah lagi kereta Muhammad Haikal Farhan, 24 tahun dan penumpang wanita yang hamil 7 bulan Aina Syafiqah Syaidi, 24 tahun, cedera di bahagian tulang belakang. Mereka dibawa ke Hospital Tangkak untuk mendapatkan rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan kes Zulfarhan Osman Zulkarnain, mahasiswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang meninggal dunia akibat didera masih dalam siasatan. Kertas siasatan itu bakal dibentangkan kepada Peguam Negara tidak lama lagi. Banyak telah diperkatakan, dibincangkan berkenaan dengan apa yang berlaku di UPNM itu. Apapun pihak kami masih lagi meneruskan siasatan, jadi tunggulah kita selesai siasatan, kita akan present kes kita kepada Peguam Negara dan kita tunggulah apa juga keputusannya. Zulfarhan Osman, 21 tahun, meninggal dunia di Hospital Serdang 1 Jun lepas. Mangsa dilaporkan mengalami cedera parah selepas dipercayai ditekap dengan setrika wap, disebat dengan tali pinggang serta didera sekumpulan pelajar pada 20 dan 21 Mei lalu. Susulan itu, siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 32 pelajar UPNM masih direman 5 hari sehingga 14 Jun. Manakala 4 penuntut Universiti Tenaga Nasional UNITEN telah dibebaskan Jumaat lepas dengan jaminan polis. Tan Sri Khalid turut memaklumkan mengenai rombakan besar-besaran peringkat atasan di semua bahagian di Bukit Aman dalam tempoh terdekat. Setakat ini juga, sekurang-kurangnya 20 anggota bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman telah pun ditukarkan. Dalam tempoh terdekat ini, PDRM akan membuat rombakan besar di peringkat atas. Sebelum raya ke selepas raya? Mungkin lepas raya lah. Pertukaran dalam pasukan polis merupakan perkara biasa dan hanya sesekali luar biasa bakal dilakukan. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim juga menyatakan antara jawatan sensitif yang diberi tumpuan bagi proses penukaran melibatkan Ketua Polis Daerah KPD, Pegawai Risikan dan Operasi RO dan Pegawai Turus selain bahagian maksiat, judi dan kongsi gelap D7 dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Tempoh reman 4 individu bergelar datuk yang ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah dan salah guna kuasa melibatkan koperasi sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang berakhir hari ini dilanjutkan 6 hari lagi. Perintah dikeluarkan Magistrat Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Sementara itu, sepasang suami isteri yang direman bersama 4 datuk terbabit bagi membantu siasatan kes sama dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masing-masing sebanyak RM10,000 dengan 2 penjamin. Keenam-enam mereka merupakan pengerusi, setiausaha, bendahari yang masing-masing bergelar datuk serta seorang anggota lembaga koperasi GLC dan isterinya yang merupakan penjawat awam selain seorang pemilik syarikat pembekal yang juga bergelar datuk.
Kesemua mereka ditahan sekitar Lembah Kelang pada Selasa lepas kerana disyaki memperdaya tidak kurang daripada 450 anggota koperasi di bawah naungan mereka yang menghasilkan komisen bernilai ratusan ribu ringgit bagi anggota-anggota lembaga berkenaan. Susulan itu, kesemua mereka direman selama 5 hari bermula Rabu lepas dengan kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B dan 17-A Akta SPRM 2009. Tiada laporan kes yang mempunyai simptom Zika diterima di Johor setakat ini. Exco Kerajaan Negeri Dato' Ayub Rahmat memberitahu beberapa pendekatan sedang diambil Pusat Kesihatan Daerah Johor Bahru di kedua-dua pintu masuk antarabangsa darat melibatkan bangunan Sultan Iskandar dan link kedua di Gelang Patah. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, dinyatakan juga pelawat harian dipantau suhu badan mereka menggunakan alat pengimbas suhu sedia ada di pintu-pintu masuk darat. Jika terdapat kes disyaki, mereka akan dirujuk ke klinik kesihatan terdekat. Mereka juga bekerjasama dengan Jabatan Imigresen di pintu-pintu masuk antarabangsa untuk merujuk kes disyaki kepada pihak kesihatan di lokasi berkenaan. Selain mengedar risalah, mesej berkaitan Zika juga dipapar pada skrin digital di kawasan berkenaan. Klinik-klinik kesihatan dan para doktor di Johor Bahru juga diminta mengesan kes-kes disyaki Zika, terutamanya dalam kalangan mereka yang berulang alik ke Singapura dengan simptom demam, sakit mata dan demam campak. Pencegahan serta kawalan vektor bakal ditumpukan di lokaliti dan taman perumahan yang ramai penduduk berulang alik ke Singapura. Dato' Ayub berkata, pemantauan ke atas situasi Zika di Singapura diteruskan. Sekiranya kes di negara jiran itu meningkat, kaki tangan kesihatan dan paramedik bakal ditempatkan di kedua-dua pintu masuk. Jawatan Kuasa Khas Isu Felda diwujudkan Johor bagi menangani semua isu dihadapi Felda, termasuk pemilikan tanah. Serentak dengan itu juga, 2 exco kerajaan negeri diberi kepercayaan bagi mengelola jawatan kuasa yang diketuai Pengerusi Felda Tan Sri Shahrir Abdul Samad. Exco Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Datuk Hasni Mohamad dan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mat Jaiz Sardi diberi tanggungjawab itu. Di rumah-rumah khususnya seperti Rumah Mesra Rakyat SPNB yang dibina tu, atas tapak-tapak tanah generasi kedua, berhadapan dengan pelbagai masalah perancangan, kelulusan dan sebagainya. Jadi yang ini nak dikoordinasikan, diselaraskan. Beliau sebelum itu hadir Majlis Penyerahan Bayaran Sagu Hati Nelayan Johor Selatan 2017 di Dewan Serbaguna Taman Mawar, Pasir Gudang, Johor. Seramai 1,834 nelayan serta penternak kupang dan ikan sangkar berkelayakan menerima pembayaran sagu hati RM2,000 setiap seorang tahun ini. 3 prinsip yang digariskan Perdana Menteri semalam diyakini mampu menyelesaikan kemelut Felda Global Ventures FGV demi kepentingan 112,000 keluarga peneroka di seluruh negara. Keyakinan disuarakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Ahmad Maslan. Menteri dah memberikan guideline 3 perkara, ya, dari segi peraturan, dari segi governance dan juga dari segi keadilan. Fair process hendaklah diikuti untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tunggu apa yang laporan daripada Datuk Seri Idris Jala yang dilantik untuk menjadi orang tengah dalam pertikaian ini. Felda bakal menjadi kuasa ekonomi kepada Bumiputra khususnya peneroka melalui FGV. FGV juga tersenarai dalam Bursa Malaysia yang jika tidak diselesaikan bakal menjejaskan harga saham serta mendapat reaksi negatif. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program bingkisan istimewa Johor FM di konti radio Johor FM RTM Johor. 3 prinsip itu adalah mematuhi undang-undang syarikat, tadbir urus yang baik dan melalui proses yang adil. Lintas langsung N5 dimulakan dengan perkembangan dari Sabah. Kita terus saja bersama Anisha Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Anisha.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pembinaan sebuah pusat Islam di Kampung Sungai Kayu Sandakan bukan sahaja bakal menjadi mercu tanda baru Islam di pantai timur negeri ini, malah akan memberi manfaat kepada penduduk Sandakan dan masyarakat sekitarnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Musa Haji Aman berkata, pusat Islam itu juga bakal memberi ruang serta peluang kepada rakyat khususnya di Kampung Sungai Kayu dan kawasan sekitarnya dalam memenuhi tuntutan syiar Islam menerusi sebuah pusat Islam yang lebih teratur. Katanya, ia sekaligus membuktikan kerajaan prihatin terhadap pembangunan Islam di negeri ini selain PK dan sedar akan tanggungjawab membawa pembangunan ke seluruh kawasan di Sabah. Datuk Musa berucap dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian bantuan zakat Ramadan bersama Sabah Energy Corporation Sdn Bhd di Sandakan. Hadir sama Pengerusi Sabah Energy Corporation Sdn Bhd, Datuk Au Kamwah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Energy Sdn Bhd, Datuk Haji Harun Ismail. Bercakap kepada media, Datuk Musa mengalu-alukan penyertaan agensi berkaitan kerajaan bersama-sama membantu menyalurkan sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa ada kerjasama, ada kesefahaman di antara kerajaan dengan juga agensi-agensi kerajaan yang mana semuanya ingin membantu dan menolong kepada rakyat. Seramai 650 golongan astaf dari sekitar Kampung Sungai Kayu menerima bantuan dalam majlis ini. Syarikat-syarikat korporat digalak untuk terus melaksana program tanggungjawab sosial khususnya untuk membantu golongan memerlukan di negeri ini. Pengerusi Eksekutif Yayasan Kebajikan Suria Datuk Raya Erom berkata kerjasama antara syarikat korporat dengan badan-badan kebajikan dapat memastikan golongan kurang berkemampuan akan terus menerima bantuan sewajarnya. Datuk Raya yang juga isteri kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata demikian kepada media dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada 159 anak yatim dan pelajar tahfiz di kediamannya di Likas. Acara berkenaan merupakan program tahunan pertubuhan bukan kerajaan berasaskan kebajikan itu yang ditubuhkan lebih 20 tahun lalu. Pada masa ini, kira-kira 180 anak-anak yatim bernaung di bawah Yayasan Kebajikan Suria. Majlis ini yang turut disertai Datuk Saleh diimarahkan lagi dengan tazkirah Ramadan yang disampaikan Ustaz Luqmanul Hakim Johari. Cadangan pembinaan jeti di Kampung Sungai Tongkang Pulau Sebatik mampu memberi keselesaan kepada lebih 3,000 penduduk di sekitar pulau tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picok berkata, cadangan pembinaan jeti sepanjang kira-kira 1.1 km itu juga dapat dijadikan mercu tanda kepada pembangunan Dun Sebatik sekaligus meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk setempat. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika mengadakan lawatan kerja di sekitar Pulau Sebatik bersama Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, Datuk Seri Ahmad Zaki Ansor Muhammad Yusof. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zaki berkata, Pulau Sebatik berpotensi dibangunkan dan banyak lagi keperluan yang perlu diberikan kepada penduduk di kawasan berkenaan. Beliau berkata pihaknya akan mempertingkatkan keperluan-keperluan tersebut berdasarkan kedudukan keuangan kerajaan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anisha di Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke Kuching pula bersama Damia Kasana Manja untuk mengikuti perkembangan semasa Sarawak. Silakan Damia. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 17.7 juta ringgit telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 bagi meningkatkan populasi kerbau di negeri ini bagi memenuhi permintaan pasaran dalam dan luar negeri. Ketua Menteri Datuk Amara Manjuari Tun Openg berkata, pelbagai langkah telah diambil bagi mengatasi populasi kerbau yang berkurangan daripada 11,000 ekor pada tahun 2000 kepada hanya 5,500 ekor pada masa kini. Antara langkah tersebut ialah menjadikan Limbang sebagai hub pengeluaran kerbau di negeri ini, memandangkan bahagian itu berpotensi besar dan memiliki kawasan luas dan sesuai untuk penternakan kerbau.
Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada perasmian Pesta Babulang dan Lumba Kerbau, Nakot Babulang dan Malam Kebudayaan di Kampung Batu Danau, Limbang. Teks ucapannya dibaca oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Menyentuh mengenai Pesta Babulang, Ketua Menteri memuji penganjuran konsisten pesta itu saban tahun dalam usaha memartabatkan adat resam dan budaya masyarakat Bisaya kepada masyarakat luar. Dalam majlis itu, Dato' Karim turut mengumumkan peruntukan RM50,000 daripada Ketua Menteri dan RM20,000 daripada beliau sendiri untuk penganjuran pesta tersebut. Turut hadir Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah dan Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang. Sambutan Ramadan di Bintulu turut dikongsi bersama masyarakat pelbagai kaum. Residen bahagian Bintulu, Muhammad Yaakob Kari berkata, ini terbukti apabila pelbagai program yang diadakan menyaksikan penglibatan pelbagai bangsa dan agama. Mengambil contoh program Jelajah Ramadan Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM, turut dijayakan masyarakat bukan Islam dalam memastikan objektif program itu mencapai matlamat. Sehubungan itu, beliau berharap lebih banyak usaha mengukuhkan perpaduan seperti ini dapat diteruskan di masa depan. Muhammad Yaakob berkata demikian di majlis penutupan program Jelajah Ramadan siri ke-6 di Kampung Jepak, Bintulu yang turut dihadiri pemangku pengarah RTM Sarawak, Faridah Sulong. Beliau sebelum itu mengagihkan sebanyak 500 paket bubur pedas kepada penduduk kampung itu. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim menghadiri majlis iftar bersama penduduk kampung Seruyuk di Sebuyau. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 50 penerima yang terdiri daripada orang kurang upaya, warga emas dan ibu tunggal. Datuk Seri Rohani turut menyerahkan 4 unit kerusi roda kepada warga emas, geran RM20,000 kepada Masjid Al-Hidayah dan RM11,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan kampung itu. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk In 5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Damia. Ramadan bukan alasan untuk menghadkan sebarang aktiviti kecergasan serta pengambilan makanan sepanjang bulan puasa, merupakan laporan lintas langsung dari Negeri Sembilan. Bertempat di studio berita Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad, Seremban, Syafiq Azrul Zafri mempunyai laporan penuh. Silakan Syafiq. Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Tiada kekangan untuk melakukan senaman dan aktiviti riadah lain sepanjang Ramadan. Malah pada bulan itu juga, kebanyakan daripada kita memilih untuk menurunkan berat badan. Laporan Abdul Rahman Khalil bersama juru kamera Abdul Rahman Ibrahim. Perkara mengenainya diakui jurulatih kecergasan Saiful Syahmi dengan menyatakan Ramadan merupakan tempoh yang paling sesuai melakukan senaman. Bagi saya, senaman pada bulan Ramadan sangat efektif dan sangat membantu kerana kita telah mengawal pemakanan kita pada siang hari, dan kalau kita teruskan kawalan pemakanan, pengambilan makanan yang sihat pada malam hari, tak mustahil kita akan dapat menurunkan berat badan dengan cara yang sepatutnya, dengan nisbah yang sepatutnya. Senaman yang terbahagi kepada 2 sesi iaitu sebelum berbuka dan selepas berbuka sesuai dilakukan dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja. Saya semasa sepanjang bulan puasa, saya aktif di tempat kerja. Jadi dan saya hanya buat workout yang sedikit sebelum berbuka. Lepas tarawih, saya ada buat dekat ni lah, buat sendirilah toning lah dekat rumah dalam setengah jam untuk fitkan badan je lah. Lepas sebab kita tarawih pun dah exercise kan. Melakukan aktiviti senaman pada bulan puasa adalah mustahil bagi setengah pihak. Tetapi sebenarnya berpuasa tidak menghalang kita untuk melakukan aktiviti sihat untuk kekal aktif. Mengupas mengenai senaman ketika Ramadan juga, Pegawai Sains Pemakanan Suhaidi Sudin memaklumkan masyarakat perlu mengikut cara pemakanan pinggan sihat Malaysia. Setiap hidangan perlu mempunyai karbohidrat atau bijirin, protein, sayur-sayuran serta buah-buahan. Nasihat saya kepada semua ketika berpuasa ni, pastikan
pengambilan makan tu mestilah pelbagai. So mesti terdiri daripada makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, mi, roti dan sebagainya. Yang kedua, mestilah mengambil makanan yang mengandungi protein juga. Okey, yang ketiga, mesti mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Dinyatakan juga, bagi kekal cergas serta mengelakkan diri daripada dehidrasi, minum air yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Beliau dalam pada itu turut menyarankan orang ramai yang mempunyai penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis dapat mengelakkan makanan yang mempunyai kandungan gula serta garam yang tinggi. Setakat ini sahaja laporan dari Negeri Sembilan. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Terima kasih Syafiq untuk perkongsian dari Negeri Sembilan. Segmen Negaraku memaparkan projek pembinaan medan selera yang baharu di Labuan yang berkonsepkan alam semula jadi bersama-sama Nur Afatizah Sabtu. Projek Medan Selera yang baharu di Jalan Tanjung Purun ini yang sudah lebih 70% siap bakal menjadi destinasi riadah keluarga dan tumpuan pelancong apabila siap kelak. Selain menyediakan 50 gerai makanan, ia juga bakal memberi ruang kepada aktiviti dan persembahan karya seni. Projek yang diselia Perbadanan Labuan ini dibina dengan gaya yang lebih moden dan komprehensif bagi menggantikan Medan Selera sedia ada yang berusia lebih 25 tahun. Projek Medan Selera ini akan memberi manfaat kepada lebih 40 peniaga sedia ada apabila siap. Dengan kos projek RM13 juta menerusi peruntukan rancangan Malaysia ke-11, Medan Selera ini dibina di kawasan seluas 1.6 ekar. Kalau kita lihat dari segi luarannya, kita dapat lihat 3 helaian daun hijau yang berbentuk atap yang mewakili 3 wilayah di wilayah iaitu wilayah Selatan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, dan ada satu lingkaran berbentuk siput berpusat yang menunjukkan kesatuan ataupun bersatu padu di bawah satu Malaysia. Lokasi Medan Selera ini dijangka menjadi tumpuan ramai kerana kedudukannya di sebelah Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, berdekatan dengan kawasan untuk Sukan Bowling Padang dan Taman Awam Tanjung Purun. Bagi para peniaga, kehadiran Medan Selera baharu ini amat dinanti-nantikan. Baguslah ada Medan Selera yang lebih besar dan selesa daripada yang sekarang. Sebab yang sekarang ni sempit, lepas tu banyak kerosakan lah. Banyak kerosakan lah. Saya rasa bagus. Itu tidak ada masalah. Cuma itulah bagi peniaga ni mesti mau harga murah sikit lah. Semua peniaga boleh berkumpul dan gerainya lebih besar daripada yang ada sebelum ni dan lebih ramai peniaga boleh melakukan perniagaan di sana. Dengan siapnya Medan Selera ini nanti akan mampu merancakkan lagi ekonomi penduduk wilayah ini sekaligus meningkatkan industri pelancongan di Labuan. Laporan Nur Afatizah Sabtu dan juru kamera Nur Hidayani Idris untuk RTM. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa adalah pelindung kamu daripada neraka. Sekiranya kamu sedang berpuasa, jauhilah percakapan yang tidak baik, usah meninggikan suara. Jika ada seseorang yang ingin menimbulkan perselisihan dengan kamu, katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi memastikan tiada penyeludupan terutamanya barangan terlarang seperti mercun, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM menyatakan komitmen menjaga pintu sempadan antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah AKSEM, Datuk Muhammad Ismail, untuk mempertingkatkan operasi di sempadan, penambahan anggota dilihat mampu mengatasi masalah itu. Selain cuti sempena Hari Raya juga dibekukan, memandangkan penyeludupan berlaku ketika Ramadan hingga berakhir musim perayaan. Di bulan puasa juga kita dapati banyak
aktiviti yang negatif akan berlaku di mana barang-barang daripada Thailand akan masuk ke Malaysia. Jadi bagaimanapun dan juga barang Malaysia ke Thailand. Jadi macam mana pun kita mempertingkatkan kita punya operasi EXIM di kawasan sempadan, sepanjang sempadan. Bergabung secara emboss dan juga secara bersendirian bergabung dengan lain-lain agensi yang ada di sempadan. Beliau menyatakan demikian ketika program penerapan nilai-nilai murni di kawalan pemeriksaan AXIM di Cuping, Perlis. Terdahulu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada petugas AXIM dan juga pengguna jalan raya. Turut hadir Komander AXIM Negeri Deputi Superintendent Syed Basri Syed Ali. Seterusnya kita ke laporan cuaca bersama Nur Izzati Zahara di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan Izzati. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Untuk hari ini, tiupan angin di rantau Malaysia bertiup dari arah baratan dengan kelajuan sederhana sekitar 30 ke 40 km sejam, terutamanya untuk kawasan perairan Phuket merentasi sehinggalah ke kawasan perairan Samoy, Condor, Reef North dan juga Palawan. Untuk bahagian selatan pula, tiupan angin bertiup dengan kadar sekitar 20 ke 30 km sejam. Secara umumnya, tiupan angin untuk rantau Malaysia pada hari ini bertiup ke arah satu kawasan tekanan rendah yang telah pun terbentuk di kawasan perairan Laut Cina Selatan, iaitu di sebelah barat perairan Luzon, yang ketika ini telah pun dikategorikan sebagai ribut tropika dan dinamakan ribut tropika merbuk. Berkelajuan sekitar 70 km sejam, ianya diramalkan akan berada pada kelajuan berkenaan untuk tempoh 48 jam yang akan datang. Dan sebelum ianya lemah menjadi lekukan tropika apabila meneruskan pergerakan ke kawasan pesisir pantai bahagian barat daya negara China. Kewujudan sistem tekanan rendah ini memberikan keadaan cuaca berawan di rantau Malaysia, terutamanya untuk kawasan perairan Laut Cina Selatan mengunjur ke kawasan perairan Tioman di sebelah timur negeri Pahang. Kawasan-kawasan yang dilutupi awan aktif tebal ketika ini sedang mengalami ribut petir, diramalkan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk kawasan daratan pula, ketiadaan litupan awan di sebelah semenanjung memberikan keadaan cuaca yang kurang taburan hujan, manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut petir sedang berlaku, terutamanya untuk kawasan yang dilitupi awan aktif tebal ketika ini, iaitu untuk kawasan tengah Sarawak dan juga barat dan utara negeri Sabah. Dijangkakan hujan yang sedang berlaku untuk kedua-dua buah negeri akan berterusan sehinggalah ke awal malam. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca malam ini bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Salam satu Malaysia. Terima kasih Met Malaysia. Visual sumbangan Ramadan kepada golongan memerlukan menutup N5. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.